Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan tentang bab 8 untuk tingkatan 2, topik 8.24 momen daya. Okey, untuk tajuk ini akan ada beberapa objektif pembelajaran ya. Okey, so objektif yang pertama adalah pada akhir pembelajaran ini, murid perlu pastikan murid faham tentang maksud momen daya. Okay, yang kedua, murid perlu menyatakan dua contoh momen daya. Yang ketiga, murid perlu mengira momen daya. Yang keempat, menyatakan arah momen daya. Yang kelima, menyatakan dua sebab momen daya bertambah. Yang keenam, prinsip momen daya pada tuas. Okey, sebelum ni murid-murid dah belajar dah ada 3 jenis tuas. Ada tuas kelas pertama, kedua, ketiga bergantung kepada kedudukan fulcrum, daya dan juga beban. Okey, kita tengok pada kita punya objektif yang pertama tentang momen daya. Okey, apa itu momen daya? Okey, momen daya adalah daya yang dikenakan pada satu objek boleh memutarkan objek itu. Daya yang dikenakan boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap yang dipanggil sebagai fulcrum. Okey, dalam tajuk tuas pun kamu dah belajar dah tentang fulcrum tu dekat mana fulcrum, apa itu fulcrum. Okey. So kamu tahulah fulcrum itu adalah satu titik tetap. Okay, kemudian kesan putaran yang dihasilkan inilah yang kita sebut sebagai momen daya. Okay, kejap lagi cikgu akan tunjuk contohnya supaya kamu lebih nampak. Momen daya ni bergantung kepada dua benda. Yang pertama tentang dia punya daya yang dikenakan. Okay, berapa daya yang dikenakan. Yang kedua jarak tegak dari fulcrum ke daya. So dua benda ni akan mempengaruhi momen daya. Nilai momen daya tu berapa. Okey, kita tengok contoh yang ni. Ini adalah contoh momen daya. Objektif kita yang kedua. Okey, contoh momen daya ni cikgu tunjukkan pada spana dan juga nut ni lah. Sama ada kita nak ketatkan nut atau kita nak longgarkan nut tu. Okey, so dia ada arah putaran dia. Kalau arah putaran macam ni, kita nak ketatkan nut. Ikut jam. Kalau lawan jam tu, arah putaran tu, kita nak longgarkan nut tu. Okay, so dia punya arah momen daya pun ada dua. Ikut jam dan melawan arah jam. Okay, so ini adalah contoh terhasilnya momen daya daripada hasil daya putaran tu. Okay, dalam momen daya ni kamu kena tengok 3 benda. Kamu kena kenal 3 benda. Okay, yang pertama, dekat mana dia terletaknya fulcrum. Okay, fulcrum terletaknya di sinilah untuk situasi ni. Okay, ini titik yang tidak bergerak. Kita panggil dia sebagai fulcrum. Lepas tu yang kedua, kamu kena kenal apa? Di mana terletaknya daya. Okay, yang ketiga, kamu kena tahu tentang kat mana terletaknya jarak tegak di antara fulcrum dengan daya. 3 benda ni Okey, seterusnya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apabila kita membuka dan menutup pintu. Okey, kalau kita buka dan menutup pintu, ini pangsinya pangsi pintu ni terletak pada engsel pintu itulah. Yang kita panggil sebagai fulcrum. So dah tahu dah fulcrumnya di sini. Kemudian dekat tombol tu, kita putarkan tu, dekat situ kita kenakan daya. Okey. Dan kamu kena tahu jarak di antara fulcrum dan daya. Mesti jaraknya mesti 90 darjah. 90 darjah macam ni. Jarak di antara fulcrum dan juga daya. Momen daya ni adalah apabila daya yang terhasil apabila sesuatu objek itu kita putarkan. Ini adalah momen daya. Okey. So bagaimana cara untuk mengira momen daya? Ini objektif kita yang ketiga.
So cara untuk kira momen daya, kamu kena tengoklah formula dia, kamu kena kenal. So situasi yang dekat dalam ni menunjukkan apabila anak panah dilonggarkan. Kamu kena kenal daya tindakan yang menyebabkan anak panah dilonggarkan ni. Daya yang memutarkan ni kita panggil sebagai momen daya. Kemudian kamu kena kenal dekat mana dia punya fulcrum, daya dan dia punya jarak tegak di antara fulcrum dan juga daya. Okey, so ini adalah formula untuk momen daya. Momen daya bersamaan daya darab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Dekat sini cikgu nak kamu take note lah dia punya unit. Unit untuk daya adalah Newton. Dalam momen daya ni. Lepas tu jarak tegak dia nak dalam bentuk meter. So kalau soalan tu bagi selain daripada bentuk Newton, bagi dalam bentuk kg ke gram ke, kamu kena pastikan kamu tukar ke dalam bentuk Newton dulu. Baru boleh masukkan formula. Masukkan dalam formula ni. Okey, kalaulah jarak tegak yang diberikan tu dalam bentuk sentimeter, pastikan kamu tukar dulu dalam bentuk meter. Baru masukkan dekat dalam formula ni untuk jawab soalan. Okey, unit untuk momen daya adalah Newton meter and M. N ni pastikan huruf besar. Okey, kita pergi pada cara mengira momen daya. Okey, contoh yang pertama, cara mengira momen daya. Okey, kita kenal dulu. Kita analisis dulu data. Okey, so data yang diberikan ni, apa yang kamu dapat daripada gambar? Kalau kamu dapat soalan, tak kisah dalam bentuk gambar ke, dalam bentuk tulisan penyataan ke, first kali kita kena analisa dulu maklumat yang diberikan. Kalau dia bagi dalam bentuk gambar, analisa gambar ni. So dalam gambar ni kamu boleh dapat apa? Kamu boleh nampak dia dah bagi daya. Okey, daya 50 Newton. Okey, sama dengan 50 Newton. Kemudian dia bagi dah jarak di antara daya dan juga fulcrum. Jadi awak kena kenal kan fulcrum kat mana. So dah tahu dah fulcrum dekat sini. So jarak di antara fulcrum dengan daya adalah 20 cm. Okey. Jarak 20 cm. Okey. Kita kalau tengok formula momen daya, daya Newton darab jarak tegak dari fulcrum ke daya meter. Tapi dalam soalan ni dia beri dalam bentuk sentimeter. So kena tukarlah sentimeter ni kepada meter. Nak tukarkan kena bahagi dengan 100. So 20 bahagi dengan 100 adalah 0.2 meter. Okey. Bila unit ni dah sama, ni dah dalam Newton, ni dah dalam meter, barulah kita boleh selesaikan. Okey, masukkan dalam formula. Momen daya bersamaan dengan daya 50 Newton darab 0.2 meter. So, jawapannya adalah 10 Newton meter. Unit jangan lupa. Okey, ni contoh pertama. Unit jangan tinggal. Okey, contoh yang kedua. Cara untuk mengira momen daya. Okey, kita kena analisa data dulu. Berdasarkan gambar yang diberi. Sebab soalan ni dibagi dalam bentuk gambar sahaja, tak ada penyataan. So dalam gambar yang diberi ni kita kena kenal. Okey, sini kamu dah tahu ini fulcrum. Nak buka penutup tin guna sudu. So kat sini fulcrum. Ini adalah daya. Okey. So jarak di antara fulcrum ke daya dekat sinilah. Jarak. So ini adalah jarak. Okay, so kita kena keluarkan data tu lah. So datanya yang kita ada adalah daya 10 Newton. Okay, jarak daripada fulcrum ke daya dia bagi 15 cm. Bila tengok dekat sini, tengok balik formula momen daya. Ingat balik, daya mesti dalam Newton. Dan jarak tegak dari fulcrum ke daya mesti dalam bentuk meter. Kalau dia bagi dalam sentimeter,
kamu kena pastikan kamu tukar dalam bentuk meter. So kena bahagi dengan 100. Okey, 15 bahagi 100 bersamaan 1.5 meter. 0.15 maaf ya, 0.15 meter. Okey, so boleh terus masukkan dalam formula momen daya. 10 Newton darab dengan 0.15 meter jaraknya. So dapatlah 1.5 Newton meter. Okey, itu momen dayanya. Okey. Kita tengok objektif kita yang kelima. Okey. Dalam objektif yang kelima, momen daya bertambah sekiranya apa yang menyebabkan pertambahan momen daya? Dua benda ni sekiranya magnitude daya bertambah. Okey, kalau daya tu bertambah maka bertambahlah momen daya. Kita kenakan daya yang lebih besar. Contohnya antara daya 10 Newton dengan 20 Newton. 20 Newton tu adalah daya yang lebih besar. Okey, jadi momen daya pun akan bertambah. Okey, selain daripada tu, jika jarak tegak dari fulcrum ke daya bertambah, momen daya pun akan bertambah. Okey, so kita nak tengok betul ke tidak jarak tegak dan juga magnitude daya ni menyebabkan momen daya bertambah, kita kena kira. Kita kena buktikanlah. So gambar rajah ni dapat membuktikan yang jarak tegak dari fulcrum ke daya bertambah akan menyebabkan momen daya juga bertambah. Okey, kita tengok gambar rajah A ni. Gambar rajah A ni, okey. First kali kita tulis dululah formula momen daya. Nak cari momen daya ni bersamaan dengan daya Newton darab jarak tegak daya ke fulcrum ataupun fulcrum ke daya. Okey, so kita kira yang A dulu, gambar ni dulu. So momen daya untuk gambar A, dayanya adalah 10 Newton. Darab dengan jarak tegak dari daya ke fulcrum. Dari daya ke fulcrum adalah 0.1 meter. So, berapa? 10 darab 0.1 meter bersamaan dengan 1 Newton meter. Okey, kita kira pula yang B. Okey, daya dia bagi sama. 10 Newton sama dia bagi. Darab dengan, yang ni lain. Yang membezakan gambar A dengan gambar B ni adalah dia punya jarak. Okey, so jarak dia adalah 0.2 meter. Okey, jadi 10 darab 0.2 bersamaan dengan 2 Newton meter. Okey, kat sini dah dapat dibuktikan. Apabila, kalau kamu tengok kat sini, momen daya ni lebih besar daripada A kan? B lagi besar daripada A. Sebab apa? Sebab jarak dia pun lebih bertambah berbanding dengan A. Kalau A 0.1 meter je, ni 0.2 meter. Okey, jadi kat sini dibuktikan kesimpulannya apabila jarak tegak dari fulcrum ke daya bertambah, momen daya juga akan bertambah. Okey, kita pergi pada objektif kita yang terakhir, yang keenam, prinsip momen daya pada tuas. Okey, sebelum tu kamu dah belajar dah tentang tuas. Okey, so prinsip momen daya pada tuas ni, dalam tuas kamu ingat mesti kena ada daya, fulcrum dan juga beban. Okey, so cara untuk mengira prinsip momen daya ni, okey, beban Newton darab jarak beban dari fulcrum meter. Kat sini jarak beban daripada fulcrum adalah meter. Bersamaan dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Okey, so kita kira. Kita tengok contoh 1. Okey, kita kira
kat sini dia bagi pernyataan. Gambar rajah berikut menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jungkan jungkit. Apakah jarak Jiayin dari fulcrum supaya jungkan jungkit itu diseimbangkan? Perkara pertama yang kamu buat adalah kamu kena analisa data. Okey, dekat sini kita tengok beban. Okey, tengok dulu gambar rajah ni. Saya jadikan Wei Hong ni sebagai beban, Jiayin ni sebagai daya. Dan ini adalah fulcrum. Okey, so beban untuk Wei Hong adalah 300 Newton. Kemudian jarak di antara beban ke fulcrum adalah jarak beban ke fulcrum adalah 2 meter. Berdasarkan gambar. Kemudian kita tengok daya. Daya adalah 200 Newton. Kemudian jarak daya ke fulcrum. Yang ni yang kita nak cari. Sebab dia tak bagi. Dia bagi D je. D meter. Kenapa meter? Sebab jarak. So kita tengok formula tadi. Beban darab jarak beban dari fulcrum bersamaan dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. So kita boleh terus masukkan. Sebab semuanya dah okey kan, unit semua dah okey. So kita boleh terus masukkan beban tadi 300 Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum 2 meter. Sama dengan daya 200 Newton darab jarak daya ke fulcrum Dn. Ni yang kita nak carilah. So kita pindahkan sini 300 Newton darab 2 meter bahagi dengan 200 Newton. Bersamaan dengan berapa? 3 meter. Unit jangan salah. Kita tengok pula contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Terakhir, gambar rajah menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg. Batu besar ni 100 kg. So ini adalah bebannya lah. Ini adalah fulcrum. Ini adalah daya. So jarak di antara batu besar dan batu kecil adalah 0.5 meter. Batu besar ke batu kecil. So ni antara jarak di antara beban dengan fulcrum lah. 0.5 meter. Lepas tu dia cakap jarak di antara lelaki itu dengan fulcrum adalah 2 meter. Kita keluarkan data tu dekat sini. Analisa data. So beban sama dengan 100 kg. Kalau ikut formula, mesti beban tu mesti kena dalam bentuk Newton. Jadi kamu kena tukarlah kg ni kepada Newton. Diberi 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Jadi kamu kena darabkan sahaja. Nak tukarkan kepada Newton, darab dengan 10. So 100 kg darab dengan 10 sama dengan 1000 Newton. So dia dah dalam bentuk Newton. So kita tengok sini. Jarak beban dari fulcrum. Jarak beban dari fulcrum pun dia dah bagi 0.5 meter. Kemudian daya. Daya dia tak bagi berapa. Kita kena cari. Kemudian dia ada bagi jarak daya dari fulcrum. Bersamaan 2 meter. So just masukkanlah beban 1000 Newton darab dengan 0.5 meter bersamaan dengan daya tak tahu berapa. Nak cari darab dengan 2 meter. So
sama dengan, pindahkan 1000 Newton. Ni daya sama dengan 1000 Newton darab 0.5 meter bahagi dengan 2 meter. So berapa jawapannya? 250 Newton. Okey, so itu jawapannya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Harap dapat, terima kasih sebab menonton sehingga habis. Harap dapat manfaat daripada video cikgu ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.